Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Dan sebagaimana jadual kita pada hari ini, cikgu akan mengajar pendidikan seni visual tahun 5 dalam bab 5, iaitu pasu mini. Baik, pasu mini. Sebagaimana kita tahu, pasu mini juga dikenal dengan tembikar tradisional. Jadi tembikar tradisional ni diperbuat daripada tanah liat. Saya harap murid semua sudah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan tembikar ini. Dan ia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Tembikar ni biasanya akan dibakar melalui keadaan pembakaran tradisional. Sebahagiannya kalau di kampung menggunakan tempurung ataupun kayu-kayu yang terbuang. Dan tembikar ni biasanya ada di negeri Perak, Pahang, Kelantan dan Sarawak adalah antara negeri yang terkenal dengan pembuatan tembikar tradisional ini. Dan di negeri Pahang, tembikar ni dikenal dengan tembikar terenang. Ia terkenal sebagai tembikar yang berfungsi sebagai bekas untuk menyimpan air. Dan kalau kita rujuk kepada buku teks halaman 38, tembikar ni mempunyai bahagian-bahagiannya yang tertentu. Macam kita juga, ada kepala, ada bibir, ada leher, ada dada, ada badan dan ada pelapik untuk nak letak tembikar ni supaya tembikar ni tidak tergolek. Jadi ni adalah antara bahagian-bahagian yang ada pada tembikar terenang. Dan untuk lebih lanjut lagi, murid-murid boleh rujuk di muka surat 38 sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi. Baik, selain daripada terenang, tembikar terenang, kita ada terdapat berbagai jenis rekaan dan fungsi tembikar tempatan ni. Dan antaranya adalah sebagai tempat untuk mengisi air, bekas makanan, perasapan dan jambangan. Iaitu antara fungsi tembikar yang biasa kita gunakan. Bekas air biasanya kita panggil, dikenali dengan buyung ataupun labu. Kita akan letak air di dalamnya dan kita dapati bahawa air dalam bekas ataupun tembikar ni akan menjadi lebih sejuk daripada air biasa. Dan untuk bekas makanan, direka ada dalam bentuk belanga ataupun periuk tanah, digunakan untuk masak nasi dan sebagainya. Dan untuk perasapan kita letak untuk letak kemenyan dan juga sebagai tempat bekas bara untuk kalau di kampung-kampung untuk pembomohan dan sebagainya lah. Dan untuk fungsi jambangan iaitu untuk kita letak bekas bunga, suatu bentuk yang direka untuk kita menghasilkan nak letak bunga di atasnya. Dan dalam pelbagai untuk kita nak menghasilkan tembikar ni, ada beberapa media ataupun teknik yang kita gunakan untuk menghias tembikar tradisional tempatan ni. Antaranya kita menggunakan kayu tera, iaitu untuk kayu tera ni ditekan pada permukaan tembikar untuk kita hasilkan motif. Apakah motif yang kita nak, corak macam mana yang kita nak. Dan hasilnya adalah dalam bentuk terapan. Maknanya bila kita terap di situ, kita akan keluar motifnya. Dan untuk media tanah, kita gunakan teknik ni untuk nak menampal tanah liat. Kemudian kita bentuk motif dia, sama ada daun ataupun sebagainya. Kita reka dengan menggunakan tangan kita.
dan dia akan menghasilkan satu bentuk ataupun suatu bahagian yang timbul seperti daun dan sebagainya tu di permukaan tembikar tu. Dan kita menggunakan media iaitu alat mengguris. Ada sebahagian ataupun kayu yang kita gunakan, yang kita telah bentuk kayu tersebut. Teknik ini dibuat untuk menampal tanah liat yang untuk nak membentukkan motif-motif tertentu lah. Tapi kita menghasilkannya dengan menggunakan alat pengguris yang kita reka. Dan hasilnya adalah kita akan lihat di bahagian tembikar ni adalah garisan ataupun gurisan-gurisan yang kita bina berdasarkan kreativiti kita masing-masing. Dan akhir sekali media ataupun teknik pembakaran. Teknik pembakaran ni kita lakukan untuk menghasilkan bahawa tembikar tu akan menjadi semakin keras dan akan mengeluarkan warna-warna tertentu lah. Kalau kebiasaannya, kalau kita bakar dalam bentuk biasa ni akan mengeluarkan warna hitam. Dan hasilnya kita akan dapati bahawa permukaannya ataupun hasil yang kita dapat satu tembikar yang berwarna hitam dan berkilat. Ini adalah antara teknik ataupun cara penghasilan motif-motif yang kita digunakan untuk nak pastikan bahawa tembikar yang kita buat tu menjadi lebih cantik. Selain pada tanah liat, murid-murid boleh menggunakan pelbagai bahan lagi. Antaranya iaitu dough, paper clay, modeling clay dan polimer lembut. Bahan dough ni adalah daripada tepung. Dough ni mudah dibentuk kerana sifatnya yang lembut. Tepung apabila kita campur dengan air dan kita bentuk dia dengan mudah lah. Dan kebiasaan dough ni kita menggunakan teknik picitan, iaitu macam mana kita nak membentuk hasil yang kita akan buat nanti. Apakah hasil yang kita nak nanti. Dan hasil pada picitan itu kita akan menghasilkan bahan yang ataupun tembikar yang kita kendaki. Kalau kita rujuk pada muka surat 40 dalam buku teks ini, kita akan dapatlah antaranya contoh kita membina ataupun kita buat bekas air. Dan dalam teknik paper clay, iaitu paper clay berstruktur, bertekstur seperti tanah dan ianya mudah dibentuk. Bahan ini biasanya akan mengeras pada suhu bilik. Paper clay ni biasanya kita menggunakan kaedah lingkaran apabila kita buat mengecilkan paper clay ni, kemudian kita buat lingkaran, kemudian kita sambung-sambungkan lingkaran ni untuk menjadi satu bentuk yang akan kita hasilkan. Juga boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai bentuk tembikar. Dan untuk bahan modeling clay ni juga mudah dibentuk dan diukir kerana sifatnya yang lembut. Modeling clay ni adalah lembut dan bahan ni mempunyai pelbagai warna. Kita boleh pilih pelbagai warna. Kebiasaan modeling clay ni kita buat dalam bentuk kepingan. Kita jadikan dia sebagai kepingan dan kita akan hasilkan tembikar yang kita kendaki, iaitu seperti dalam bekas berbentuk segi empat. Dan yang terakhirnya dalam polimer lembut. Polimer lembut ni dia juga bersifat lembut dan mudah mengeras juga pada suhu bilik. Dan bahan ini juga mempunyai terdapat dalam pelbagai warna. Dan kebiasaan polimer lembut ni kita menggunakan acuan. Apakah acuan yang kita nak? Kita sediakan acuan macam mana yang kita nak. Kemudian kita letak di bahagian acuan tersebut dan kita bentuk sebagaimana acuan yang telah kita gunakan. Dan saya harap murid-murid dapat menggunakan bahan-bahan ini untuk kita menghasilkan tembikar yang kita kehendaki.
Kalau tadi kita menggunakan bahan-bahan untuk kita nak menghasilkan tembikar dalam bentuk yang kita kendaki. Sekarang ni kita nak menggunakan apakah benda ataupun bahan media yang kita gunakan untuk kita nak menghias ataupun kita nak beri kesan kepada tembikar yang telah kita buat tadi. Dan antara media-media yang bahan-bahan ataupun alat-alat yang kita boleh gunakan untuk kita menghasilkan corak hiasan pada tembikar kita tu, antaranya menggunakan kuku kita, menggunakan kulit kerang, menggunakan penutup botol, dan menggunakan garpu. 4 kaedah ni ataupun 4 bahan ini, alat ini kita gunakan untuk bentuk terapan. Kesannya mengikut bentuk alat yang kita gunakan. Kalau kuku kita akan dapat hasilkan suatu benda. Kita boleh rujuk dalam muka surat 41 dalam buku teks kita. Dan kesannya sebagaimana kreativiti kita lah. Macam mana kita buat terapan di bahagian tembikar tersebut, maka akan hasillah corak-corak yang kita kehendaki dengan menggunakan media-media ataupun alat-alat yang kita gunakan tadi. Dalam kebiasaannya, kalau kita nak membuat garisan, kita menggunakan teknik gurisan ni, kita menggunakan pencukir gigi kerana matanya senang untuk kita nak menghias. Dan kita juga menggunakan mata pen. Kalau kita bandingkan pencukir gigi dan mata pen tu, pencukir gigi akan mencorakkan hasil yang lebih halus daripada pen. Dan apabila kita melakukan gurisan di permukaan tembikar tadi, kita akan dapat hasilkanlah mengikut kemahiran ataupun aktiviti kita. Juga boleh rujuk di muka surat 41 dalam buku teks. Dan apabila suatu tembikar itu telah terhasil, sudah semestinya antara kita ni kita nak menghasilkan warna-warna yang pelbagai mengikut pilihan kita. Dan kita menggunakan cat poster untuk kita menghasilkan warna mengikut pilihan kita. Sama ada kita memilih warna hijau, biru, merah dan sebagainya. Dan kita ingat satu lagi tadi antara bahan yang kita guna iaitu paper clay. Paper clay juga kita boleh gunakan untuk kita menghasilkan corak di sini. Apabila kita membentuk paper clay tersebut dengan pelbagai kaedah yang kita kehendaki dalam bentuk bunga ataupun sebagainya, kemudian kita tampalkan di permukaan tembikar tersebut untuk nak menghasilkan corak-corak yang kita kehendaki. Ini adalah antara alat-alat ataupun teknik yang kita gunakan untuk nak pastikan bahawa di atas permukaan tembikar kita itu mempunyai corak-corak tertentu yang kita kehendaki. Penghasilan tembikar ini sebenarnya mengikut kreativiti kita. Kalau kita seorang yang kreatif, kita akan menghasilkan suatu tembikar yang akan disukai oleh peminat-peminat tembikar tersebut. Okey murid-murid, jom kita tengok proses penghasilan tembikar terena.
Baik murid-murid, Alhamdulillah kita telah belajar berkaitan dengan pasu mini untuk unit 5 dan saya harap murid-murid faham bagaimana nak menghasilkan tembikan-tembikan tersebut dan fungsi-fungsinya, dan saya berharap hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini murid-murid boleh menggunakan ilmu yang ada pada hari ini untuk murid-murid cuba menghasilkan tembikar di rumah masing-masing. Dan saya berharap untuk masa akan datang kita akan bersama lagi, dan saya harap murid-murid menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.